أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ولم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar? Jika Dia menghendaki, nescaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tindakan sukar bagi Allah. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap ke hadrat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami daripada azab Allah walaupun sedikit sahaja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, nescaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, sama ada kita menggelisah dan mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan syaitan berkata ketika perkara hisab,
telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencela aku, tetapi celalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Dan orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam syurga itu adalah salam. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Artinya selamat daripada segala bencana. Termasuk kalimah yang baik ialah kalimah tauhid, iaitu segala ucapan yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta perbuatan baik. Kalimah tauhid seperti kalimah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawa musuhnya tidak akan memiliki kekuasaan atas hamba-hambanya yang ikhlas dan bertawakal padanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hijr 15 ayat 39-42 dan surah Al-Nahl 16-99-100. Firman-Nya itu surah Al-Nahl 16-99-100 mengandungi dua aspek. Pertama, penafian dan pembatalan kekuasaan syaitan atas para ahli tauhid dan ikhlas. Kedua, adanya kekuasaan syaitan atas para ahli syirik dan orang-orang yang setia kepadanya. Kerana itu, ketika musuh Allah tersebut mengetahui bahawa Allah tidak akan memberikan padanya kekuasaan atas orang-orang ahli tauhid dan ikhlas, maka ia berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Surah Sa'ad 38-82-83. Musuh Allah tersebut mengerti bahawa siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, ikhlas dan tawakal kepadanya, nescaya ia tidak akan mampu menyesatkan dan memalingkan mereka. Sementara kekuasaannya hanya terbatas pada orang-orang yang setia kepadanya, serta orang yang mempersekutukan Allah, maka orang-orang itulah yang menjadi pengikut syaitan. Syaitan menjadi pemimpin, penguasa dan contoh bagi mereka. Adapun kekuasaan yang disebutkan dalam surah Ibrahim 14:22 adalah kekuasaan hujah dan dalil. Maknanya aku tidak memiliki hujah dan dalil yang dengannya aku beralasan di hadapanmu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa artinya aku tidak menyampaikan hujah kepadamu kecuali aku sekadar mengajak kepada kamu dan kamu mengikuti begitu saja. Kamu membenarkan ucapanku serta kamu mengikuti kami dengan tanpa dalil dan hujah. Sementara kekuasaan yang ditetapkan dalam surah Al-Nahl 16-100 adalah kekuasaan atas mereka dalam memalingkan, menyesatkan dan mempengaruhinya, iaitu dengan menganjurkan dan menggiringnya kepada kekufuran, kesyirikan. Ia tidak akan meninggalkan mereka begitu saja, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam 19:83. Inilah di antara kekuasaan syaitan atas orang-orang yang setia padanya dan para ahli syirik, tetapi mereka tidak memiliki kekuasaan berupa hujah dan dalil.
Mereka menjawab begitu saja saat mereka diseru kerana semuanya sesuai dengan hawa nafsu dan tujuan mereka. Mereka sendirilah yang menolong untuk menghancurkan dirinya sendiri dan memberikan keteguhan kepada musuh mereka untuk menguasai diri mereka, iaitu dengan bersepakat dan mengikutinya. Ketika mereka menyerahkan tangan-tangan mereka dan lebih mengutamakan musuh, mereka ditundukkan Allah di bawah kekuasaan musuhnya sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan akan mendatangi salah seorang di antara kamu tiap-tiap saat hingga dalam masalah makan. Apabila suapan makanan salah seorang di antara kamu jatuh, ambillah kembali lalu buang bahagian yang kotor dan makanlah bahagian yang bersih. Jangan dibiarkan dimakan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengandungi beberapa keterangan, antara lain pengukuhan bahawa syaitan makan sebagaimana manusia. Meski kita tidak melihat mereka dan tidak mengetahui cara makan mereka, kita menerima kebenaran berita kerana kita mengimaninya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia memisahkan diri daripada kami atau memisahkan diri daripada masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Baginda pernah dibawakan satu bakul besar berisi sayur mayur berupa bawang merah. Lalu baginda mendapatinya mempunyai bau. Lalu baginda bertanya. Baginda diberitahu sebab di dalamnya berisi bawang merah. Maka baginda bersabda, dekatkanlah ia kepada sebahagian pemiliknya. Ketika baginda melihatnya, baginda membenci untuk memakannya. Baginda bersabda, makanlah kerana aku dibisiki malaikat sedangkan kamu tidak dibisikinya. Hadis riwayat Muslim. Khasiat as-saum, bawang putih. Bawang putih memiliki khasiat mampu memanaskan dan mengeringkan dengan cara yang keras, bermanfaat untuk orang yang kedinginan, membuka penyumbatan, mengusir angin, membersihkan perut, melancarkan air kencing dan menangkal sengatan binatang berbisa. Bawang putih juga berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh, membersihkan kerongkong, menjaga kesihatan tubuh, mengubati batuk dan mengeluarkan lendir daripada kerongkong. Apabila ditumbuk bersama cuka, garam dan madu, lalu ditempelkan pada gigi yang sudah berlubang, sisa gigi itu akan jatuh sendiri. Bawang putih dapat menyembuhkan sakit gigi dengan cara menempelkannya pada gigi yang sakit, dan juga dapat menyembuhkan gusi yang sakit. Walaupun berkhasiat, bawang putih juga dapat ada kesan negatif, seperti menimbulkan pening kepala, mengganggu kerja otak dan mata, melemahkan ketajaman pandangannya, menimbulkan kehausan dan bau kurang sedap di mulut. Sadaqallahul azim.